Alhamdulillah, walaupun kita dalam suasana PKP tetapi kita masih dapat belajar, masih dapat mentelaah kitab. Jangan nak tunggu semua dah clear tuan-tuan sekalian, tak tahu boleh clear ke tidak. Depan mata kita dah nampak perkaranya, daripada bahaya menjadi nampaknya lebih lagi meresahkan pula sekarang dengan berbagai-bagai, dengan angkanya semakin naik, dengan perkara ahli ihwal vaksinnya, dengan perkara-perkara pergolakan di Timur Tengah sana, di Palestin sana, termasuk negara kita pula dah dipandang dengan pandangan sedemikian oleh pihak orang-orang yang jahat, ya. Maka kita semua serah kepada Allah Ta'ala. Pendek kata, apa yang Nabi Muhammad cakap pasti akan datang. Pasti akan datang. Kita hanya bersiap sedia. Tapi jangan bimbang. Walau ada bala, walau ada perang, walau rahmat Allah Ta'ala lebih banyak. Rahmat Allah Ta'ala lebih banyak. Bahkan rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaannya. Kalau proses orang-orang jahat sudah mula, bahkan proses kebaikan juga sudah mula bersama. Kalau fitnah Dajjal sudah mula, maka karamah Mahdi pun sudah mula. Karamah Mahdi pun sudah mula. Protection daripada Allah Ta'ala sudah mula. Rahmat Allah Ta'ala, perkara-perkara istimewa dari Allah Ta'ala pun sudah mula. Bahkan lebih dahulu lagi daripada perkara-perkara yang jahat ini. Hanya kita berada dalam pihak yang baik, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita senantiasa dalam golongan orang-orang baik, kita masukkan diri kita dalam golongan orang yang baik. Apa perkara berlaku pun, mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Suka saya pesankan, semalam saya ada bincang dengan beberapa orang kawan tentang kebelakangan ini orang mengatakan di antara persiapan Imam Mahdi, ya, kita nak datang, kita nanti Mahdi kalau datang, dia akan claim harta-harta khazanah raja-raja Melayu dahulu yang tersimpan di pulau sini, disimpan di tempat sini, Mahdi akan ambil, akan gunakan. Ataupun di setengah pihak kita mendengar Mahdi akan claim segala wang umat Islam yang tersimpan di dalam World Bank, di dalam New York Bank, di dalam bank-bank barat yang mereka freeze kan, Mahdi akan ambil. Dan setengah orang pula mengatakan sekarang ni dah nak zaman susah, tengok lepas hari raya saja belum hujan lagi. Sejak dari sekarang ni berapa hari sudah belum hujan. Dia punya berbanding dengan Ramadan punya sejuk, alhamdulillah, ya. Sekarang lepas hari raya aja terus berubah cuacanya. Allah, betul-betul lah bulan Ramadan tu bulan rahmat. Dengan nanti cuaca akan panas, akan berlaku kemarau, akan berlaku kurang makan. Setengah orang pula mengatakan kena siapkan makanan, stok makanan. Kalau engkau perlu simpan sampai belanjakan sampai 100,000 pun tak apa. Simpan makanan untuk 3 tahun pun tak apa. Paling-paling tidak setahun lah untuk makan keluarga kau. Satu orang berapa botol mineral water, berapa can food, berapa apa semua. Tak mahap tuan-tuan, ya. Kalau dah Nabi bilang ikut akan hidup susah. Kau jangan cari yang senang. Mahdi datang, kalau Mahdi boleh claim wang tu semua, baguslah, boleh pakai. Tapi kau ikan Mahdi ni orangnya kebendaan, ya. Materialistik, ya. Ada wang baru boleh kerja, tak ada wang tak boleh kerja. Mahdi dan orang-orangnya semua tu orang lillahi ta'ala. Orang yang bikin kerja lillahi ta'ala. Orang yang tak harapkan opah, tak harapkan gaji. Kan Mahdi akan nanti dia claim gaji saya, allowance saya berapa, pasal Mercedes saya nak bayar berapa, nanti orang pegawai-pegawai saya nak, menteri-menteri saya nak bayar berapa. Kan Mahdi and the group orang yang begitu, ya. Mahdi tu wali Allah lah, wali Allah, wali besar. Wali tu sifatnya sifat mahmudah, tak ada sifat mazmumah. Sifat zuhud, sifat qanaah, sifat redha, sifat sabar. Apa diberi oleh Allah Ta'ala terima saja, tak ada pun biasa. Dia ikut pesen macam Khalifah Umar Abdul Aziz. Pakaian pun bertampal. Dia ikut pesen Sayyidina Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Osman, dia ikut pesen Rasulullah, berikat perut bersandal batu. Itu zaman Mahdi, tuan-tuan sekalian. Itu zaman Mahdi, ya. Itu zaman Mahdi. Dia bukan ikut pesen. Paling tidak Mahdi zuhudnya macam Habib Ali bin Ja'far Al-Andrus, kalau kau nak tahu. Sebab itu kita tengok Allah punya maha kuasa, subhanallah. Betul-betul kita lihat sekarang ini. Sebelum berlaku zaman Covid, sebelum berlaku zaman lockdown ini, apa yang mercup naik? Hall di sana, hall di sini. Tempat-tempat yang kita tak pernah dengar hall pun ada hall. Hall Imam Haddad di KL, di Shah Alam. Zaman dulu mana ada hall-hall begini?
Alhamdulillah lah bikin majlis hall begini. Hall di Melaka pun ada. Yang jarang-jarang kita dengar hall-hall besar-besar. Hall-hall ni apa? Hall-hall ni Allah Ta'ala mempamerkan sifat-sifat para wali-wali, orang-orang saleh. Jadi kita dengar Imam Haddad macam mana zuhudnya, macam mana miskinnya. Kita dengar Habib Ali bin Jaafar macam mana semua begitu. Agak-agaknya Habib Ali bin Jaafar, Imam Haddad semua mengatakan aku akan support Mahdi. Dia akan support orang keduniaan ke? Dia akan support orang yang banyak opah ke? Bukan. Bahkan orang yang nakkan wang, kalau ada wang, pakailah, tak ada sudah. Mereka punya sikap begitu. Kau jangan, tapi bukan misi mereka datang, kita claim harta balik. Harta saja dah sampai zaman Mahdi tu, maknanya dah dekat kiamat. Tak, harta juga yang kau concernkan. Na'udzubillah. Nanti kalau Mahdi takdirnya dia tak nak claim harta raja-raja ke, dia tak nak claim harta muslimin ke, nanti orang-orang yang sudah menjangka gini, Tuan Imam Mahdi, kita ada itu, saya tak mau ambil. Tak nak ambil. Nanti alamak, habis aku nak gaji apa? Aku nak dapat apa? Semua. Na'udzubillah. Nanti kau tak dapat harta, tak dapat opah, tak dapat gaji daripada Imam Mahdi. Nanti kau mula tawar hati. Nanti paling hati. Nanti paling tadah. Na'udzubillah min zalik. Mahdi bukan orang dengan Mahdi dan sistemnya tidak membesarkan harta, membesarkan kewangan. Kena faham konsep dia tu. Orangnya zuhud, tawakal lillah. Senjata pun mereka tak ada sekadarnya. Kenapa cukup senjata-senjata mereka semua tak akan work? Senjata mereka tak akan work. Senjata-senjata mereka semua tu adalah makhluk Allah. Bergerak ikut sunatullah. Pisau. Pemotongan. Allah bilang pisau tak boleh potong. Cili. Pedas. Allah bilang cili tak boleh pedas. Api. Pembakaran. Allah bilang api tak boleh bakar. Bom, meriam, ledak. Allah bilang semua itu tak boleh ledak. Dan semua itu meriam mereka, bom mereka, roket mereka, makhluk Allah. Berjalan ikut sunatullah. Sementara ini Allah izin dia ledak. Satu masa Allah Ta'ala tak izin dia ledak, tak ledak. Cukup Mahdi tak perlu banyak tentera, banyak ramai sangat. Tak perlu peralatan bom dan juga skat dan juga peluru apa. Cukup peluru mereka tu tak load dengan Mahdi. Cukup mereka hampir saja mereka ditelan bumi. Cukup, maka Mahdi tak perlukan apa itu semua. Maka mereka gerun ya. Ingat, kena hidup zaman Mahdi kena konsep begitu. Tentang simpanan makanan, ini dah nak kiamat lah. Kau jangan asyik fikirkan nanti kewangan. Kau ingat Mahdi akan datang bikin istana besar, Mahdi akan datang naik kereta besar, duduk di gubuk buruk pun dia akan duduk jugalah. Bajunya bertampal pun jugalah. Sebab itu maka orang-orang yang betul-betul zuhud akan tahu ini Mahdi. Orang Mahdi keduniaan tak akan minat Mahdi. Berpaling tadah ikut Dajjal nanti keluar. Berjota-jota keluar. Na'udzubillah min zalik ya. Jangan kau fikirkan materialistik. Mahdi tak materialistik ya. Yang tentang siapkan makanan pula, Nabi dah bilang nanti lapar. Maka kita punya makanan ni lapar, tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah. Itu kenyangkan. Nabi dah bilang makan. Kau nak siapkan makanan banyak-banyak, saya nak tengok. Boleh ke tidak? Haruslah. Kalau nak kau simpanlah. Cuma di situ ada bahaya besar. Nombor satu, kalau kau simpan makanan banyak-banyak, ada manfaatkah pada hari itu? Kita nak lihat. Dan tak ada bahayakah jika ada makanan banyak pada hari itu? Bahkan manfaatnya susah kita nak pandang, bahkan bahayanya banyak. Nombor satu, kau simpan makanan sampai 3 gudang sekalipun. Penuh makanan kau semua, kau kunci semua sekalipun. Takdir Allah Ta'ala kalau pada susah payah orang rompak makanan kau, setengah hari dah habis. Kau boleh ada manfaat makanan pada hari itu? Kau ada gudang makanan sekalipun, bom jatuh betul, Allah Ta'ala izin meledak betul-betul dekat kau punya gudang makanan. Ada manfaat pada hari itu? Tak ada manfaat. Baik, kalau kau ada makanan sekalipun, kau jangan lupa. Pada ketika itu, Nabi dah bilang umat Islam lapar. Dan Nabi sudah mengatakan, pada mereka mewah. Kok umat Islam lapar, mereka mewah, kok engkau pun mewah ya? Na'udzubillah, ada maknakah? Kalau engkau dalam ketika itu makanan kau banyak, canned food kau banyak, ada tuna, ada sardin, ada apa semua, tapi kau berada di pihak sana. Ketika itu yang nak diselamatkan iman lah, bukan makan lah. Yang nak diselamatkan iman, mati pun memang mati, berjuta-juta akan matilah. Yang nak diselamatkan iman, dia punya kes itu adalah iman ataupun kufur. Pegang iman ataupun terbalik. Mahdi ataupun Dajjal, iman ataupun kufur, bukan makan ataupun kenyang ataupun lapar, banyak duit ataupun tak ada duit, bukan itu ukurannya. Ukurannya tu iman, macam orang menghadap sakaratul maut lah. Kalau dah zaman Mahdi keluar tu macam sakaratul maut lah, sakaratul maut alam seluruhnya. Kalau Mahdi dah keluar ibarat tasbih putus, semuanya tinggal putus satu aja datang.
Kalau Mahdi sudah keluar, ibarat seluruh alam semesta ini sudah keadaan naza'. Bila-bila sudah nak mati. Apabila matahari sudah terbit daripada barat, ibarat alam semesta sudah sampai parasnya, nyawanya sudah sampai di halqum. Istighfar dah tak diterima lagi, ya. Zaman itu nanti kepayahan orang kemarau apa semua, kau ada banyak makanan, kau ada banyak air, banyak stok apa semua begitu. Ada artikah kalau rupanya kau ada berada di pihak sebelah sana? Orang bilang tak ada makanan, rupanya banyak mewah. Ada roti, ada apa semua. Diorang supply roti, kau supply tuna. Diorang supply roti, kau supply peanut butter. Na'udzubillah. Bukan begitu. Bahkan yang nama mukmin akan lapar. Dan kalau kau ada makanan segudang sekalipun, tak dirompak orang sekalipun, paling tidaklah kau Muslim jenis apa? Ketika itu kau tahu lapar kan, sebab itu kau stok makanan kan. Kau boleh tergamak ke jiran kau lapar, kampung kau lapar, padik sana lapar, padik sini lapar semua? Dan kau anak beranak ada makanan banyak, kau boleh tergamak ke? Orang sana lapar, sini dahaga, orang kodek-kodek cari ubi, orang kodek-kodek apa semua. Tiba-tiba kau anak beranak kat rumah makan-makan. Jenis Muslim jenis apa kau? Kalau ketika itu kalau kau punya PL begitu, kau Muslim jenis apa? Kau Muslim jenis apa? Kau kena buka gudang kau. Hari tu juga ambil. Siapa nak ambil. Setengah hari habis. Jadi apa guna kau stok makanan banyak-banyak? Apa guna kau stok makan banyak-banyak? Dan another one more thing. Kalau Nabi sudah bilang kenyangnya tu dengan tasbih, satu subhanallah lebih manfaat daripada dunia dan isinya tau. Satu subhanallah. Apa nilai yang kau punya canned food? Apa nilai yang kau punya makanan berbanding dengan kalau kau boleh dapat dunia dan isinya? Ketika itu tuan-tuan yang masih hidup tolong. Tuan-tuan masih hidup tengok. Lapar. Kita sudah ingat, kita sudah belajar. Kita suruh tasbih, baca ratib atas, baca ratib haddad. Ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 4 kali, ada yang 3 kali. Kalau 3 kali itu cukup 3 meal satu hari. Kenyanglah. Kenyang. Kalau yang kenyang cuba test. Pada hari itu kita test ya. Dalam 4-5 orang kau kenyang. Subhanallah, kenyang pula. Cuba muntahkan sikit, jangan muntah banyak. Tengok apa keluar. Keluar laksa, keluar biryani, keluar martabak. Kita tak makan pun. Kalau Allah boleh masukkan, kalau subhanallah tu lebih istimewa daripada dunia dan isinya, dia lebih istimewa daripada laksa dan martabak dan biryani lah. Apa guna kau adakan tuna, adakan sardin kalau kau boleh dapat yang lebih istimewa daripada biryani dan laksa dan martabak lah. Hatta biryani, laksa dan martabak pun, apa kita bilang sekarang ada sop jenis pisen baru, apa namanya? Oden. Oden ya. Oden pun boleh ada lah pada ketika itu. Yang taufu pun boleh ada lah pada ketika itu. Kalau Allah Ta'ala mau kasih kau kenyang, kau boleh kenyang. Tom yam pun ada lah. Pun boleh ada lah. Semuanya itu. Lebih, dan jangan ketika itu kau masih ingatkan nak makan juga. Kalau kau dah tasbih, tak kenyang juga, istighfar. Dah istighfar, kerana tasbih tak boleh hinggap dalam hati kau pasal hati kau kotor. Sebab itu tak ada manfaat. Istighfar baru tasbih. Nanti baru kau boleh kenyang. Istighfar juga, tasbih juga tak kenyang. Syahadat. Kenapa nak mati? Dah lah. Begitu. Ketika itu, bukan makan tak makan. Bukan hidup tak hidup pun. Iman tak iman. Mati standby. Anytime kau boleh kena bom, mati anytime kau boleh kena tikam. Sudah Nabi sudah sebut perkara itu. Yang pentingnya pada ketika itu, iman tak iman. Bukan makan tak makan. Bukan hidup tak hidup pun. Ada dia nak survive dengan anak beranak dia satu rumah, selesa-selesa, nanti dah cukup, dah zaman dah tenteram balik lepas 3 tahun, semua everything sudah clear, baru nasib baik kita tak mengalami ini ya. Bahkan Nabi suruh hidup di dalam hutan. Nabi suruh hidup bela kambing, minum susu saja kalau boleh. Minum susu kambing. Maknanya ala kadar apa seadanya. Kau boleh nak stok up makanan pulanya. Kalau kau stok up makanan, sama ada makanan kau dirompak, ataupun makanan kau kena bom, ataupun ada makanan tapi kau rupanya yang mewah ketika itu siapa? Orang-orang baik ke orang jahat? Orang jahat. Apa makna kau banyak makanan tapi kau berada di pihak sebelah sana? Na'udzubillah. Dan Muslim jenis apa engkau? Muslim jenis apa engkau? Kalau orang semua lapar, kau ada makanan kau saja, anak beranak ada makanan banyak, dan kau boleh simpan makanan untuk 3 tahun, sedangkan orang 3 hari dah tak makan. Apa Muslim jenis apa engkau? Apa Muslim jenis apa engkau? Dan bikin apa kau nak simpankan canned food kalau kau boleh dapat biryani dan laksa, dan ungkep, dan rendang, dan soto, dan rojak. Dan yang dari Allah tu lebih istimewa daripada soto dan rojak dan ungkep dan apa semua.
Kena faham konsepnya tuan-tuan ya. Itu konsep antara mati dengan antara iman dengan kufur. Mati dan hidup pun tak kisah sangat. Macam orang nak sakaratul maut lah. Orang sakaratul maut kan berapa hari dalam hospital tak makan, tak minum. Ada ketika itu masukkan air soto. Doktor masukkan air soto, masukkan air rojak, ada. Air glukos saja pun dah cakap dapat dah bagus. Alhamdulillah dapat masuk air glukos. Jadilah. Kalau dah sampai satu level air pun tak masuk, dapat oksigen nyawa saja. Jadilah. Oksigennya ketika itu ialah iman. Kalau dapat iman saja jadilah. Dan kalau tak dapat lainnya pun tak apa. Paling-paling banyak kau lapar habis tak tahan, habis dah lapar macam mana? Paling-paling banyak sekali seorang manusia akan merasa lapar paling-paling lama sekali, paling-paling banyak sekali lah 7 hari aja lah. Lepas tu dah tak ada lapar lagi. Betul? Kalau nak siapkan makanan 3 tahun bikin apa? Sedangkan manusia boleh tahan lapar sama 7 hari. Paling lama 7 hari. Lepas tu dah tak payah lapar lagi. Apa pasal? Mati. Dah mati pun dah tak payah nak lapar lagi. Sudah. Takkan kau tak boleh tahan. Lepas tu kau dapat makan hari-hari dalam barzah. Kau mati aja dihidangkan terus martabak, dihidangkan soto, dihidangkan apa balik, dihidangkan jemput-jemput. Ini kita surga orang Melayu kita lah. Biasa dapat itu aja dah happy ya. Tapi dari sisi Allah lebih daripada jemput-jemput. Pokoknya jangan ingat materialistik. Jangan nak kembalikan keadaan anda seperti sekarang ini. Bendanya dah berubah. Dan kita sedang menjurus menuju kepada itu, tuan-tuan sekalian. Kuatkan iman sekarang. Kuatkan iman. Latihkan sabar dan redha. Bila-bila saja apa-apa akan tercetus. Sekarang saja kita tengok COVID ni tak turun-turun angkanya, daripada sikit boleh sampai jadi ribuan-ribuan. Setiap hari boleh sampai ratusan. Yang mati sampai puluhan. Allah, seram juga kita tengok ya. Tak kau seram begini. Boleh kali dalam tempoh raya saja. Kita tengok raya lepas raya ini dah berbeza. Raya lepas kita dah tak beraya. Tahun ini lebih bukan tak beraya, lebih seram angkanya. Tahun lepas tak beraya pun tak lama jadi PKPB, boleh juga gerak sikit apa. Sekarang makin ketat lagi hari rayanya. Raya tahun sebelumnya tu gembira, boleh makan ketupat, boleh ke sana kemari semua. Tahun depan macam mana lagi? Kau pasti akan happy, pasti akan balik semula. Kalau boleh lebih teruk, kalau boleh lebih baik, boleh tak jadi lebih teruk? Mungkin lebih teruk. Dan Nabi dah mengatakan akan jadi lebih teruk lagi. Begitu konsepnya ya. Yang kau patut jaga sekarang iman. Jangan sibukkan Mahdi nak ambil harta, nak ambil apa harta raja-raja zaman dulu semua. Mahdi nak claim apa wang orang pada World Bank. Tak ada kuasa dia. Tak ada kuasa. Nombor satu, harta-harta itu sah ke tak sah? Raja-raja zaman dulu dapat harta itu sah ke tak sah? Kau baca Ihya Ulumuddin tentang harta raja-raja. Kau baca tentang paling tidak penawar bagi hati, tentang simpan harta banyak-banyak. Betul Allah Ta'ala freezekan harta-harta tu semua. Kau sudah Mahdi claim balik semula pulanya. Kau takdir harta tu memang halal dan baik, Mahdi ambil dan pakailah. Kalau tidak, ya sudah. Bukan untuk itu Mahdi. Kau ingat, kau tengok, ambil contoh Habib Ali bin Ja'far. Macam mana punya zuhud. Mahdi of that kind. Kau tengok macam mana Habib Umar bin Hafiz. Kau tengok macam mana Habib Muhammad bin Abdullah Al-Adrus. Semua tu dakwah kemari. Habib Kazim, semua tu hidup mereka bukan mewah. Semua tu secukup-cukupnya. Tapi dakwah. Ada minta upah, ada minta duit? Tak ada. Kau tengok orang-orang yang menyokong mereka itu semua. Kau tengok kawan-kawan saya yang bantu saya bikin rakaman, bikin apa semua, hantar saya ke sana kemari. Ada minta upah. Ustaz hantar saya upah sekian lah Ustaz. Ustaz, saya bikin rakaman ni, Ustaz upah sekian lah Ustaz. Ada? Of that group. Daripada sekarang dah nak kena adakan grup-grup yang sebegitu, kesanggupan untuk begitu ya. Kalau kau masih ingatkan untuk dunia dan kemewahan kau, seram. Tak apalah, bolehlah kalau kau nak aku dunia, kau masih fikir nak dunia dan mewah, bolehlah. Dan di sana ada satu grup yang akan mewah dan ada banyak dunia. Dajjal and the group. Na'udzubillah min zalik. Berlindung sama Allah Ta'ala. Ya. Be prepared. Ketika itu Allah Ta'ala betul-betul kasih kita makan, kasih kita apa semua. Alhamdulillah. Tak ada Alhamdulillah. Be prepared for the worst. Ya. Dan Nabi bilang kan keadaannya akan kemarau, akan gitu. Kau pula cuba nak lawan dengan gitu. Dan kau tak ingat bahawa pihak Dajjal and the group banyak makan, ada hujan, ada apa semua. Jangan kau pulaknya ada banyak grup tapi kau banyak makan, banyak persediaan, banyak apa, tapi kau dalam grup sana. Ada makna? Tak ada makna.